Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Sahifatul Amal. Kita masuk dalam bab keutamaan orang yang tinggal mati oleh 3 atau 2 anaknya. Jadi ada 3 orang anak yang mati atau 2 orang anak mati dan dia mencari redha Allah SWT, ada pahala yang besar dah. Lebih kurang tak adil lah. Kita baca ada lah. Okey, kita sambung lagi. Hadis 357 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 101 meriwayatkan. An Abi Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsika fa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fa'azahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kan laha hijaban minan nar faqalat imra'atun wasnataini faqala wasnataini fi riwayatin muslim faqalat imra'atun wasnataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnataini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu kaum wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu denganmu. Maksudnya ngaji sama lah. Lelaki boleh jumpa Nabi sama dah. Maka tentukanlah satu hari untuk kami dari dirimu. Dia ada sehari tu boleh belajar berapa dah. Maka beliau menjanjikan satu hari untuk mereka. Beliau akan bertemu dengan mereka pada hari itu. Lalu beliau menasihati dan memerintahkan mereka. Maka di antara yang beliau katakan kepada mereka adalah, tidaklah seorang wanita dari kalian, dari kamu semua ni yang ditinggal mati 3 orang anaknya. 3 orang anak yang mati dia. Malaikat akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Nah, jadi hijab dinding daripada api neraka lah. Lalu seorang wanita bertanya lagi, dan juga 2 orang anak. Maka beliau menjawab, dan juga 2 orang anak. 2 orang anak pun boleh jadi hijab dinding baginya daripada api neraka lah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, lalu seorang wanita bertanya, dan juga 2 anak dan 2 anak. Kita takkid 3 kali sebut dah. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan juga 2 anak dan 2 anak. Maksud 2 anak pun boleh jadi dinding daripada api neraka. Hadis sahih. Hadis Bukhari ni ya. Atraf hadis yang sama, lafaz ataupun makna yang hampir sama, iaitu makna yang sama dah. Hadis riwayat Muslim 2633, Ahmad jilid 3 mushaf 34 dan 72, Al-Bahaqi jilid 4 mushaf 7 dan Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah jilid 5 mushaf 454. Hadis ini juga terdapat pada An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra seperti yang disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf jilid 3 mushaf 361. Dari Abi Sa'id. Sedangkan dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah secara bersamaan. Maka terdapat pada Al-Bukhari 1249, Muslim 2634 dan Ibn Abi Syaibah jilid 3 mushaf 35. Itulah atrah hadis yang sama dah. Seterusnya kita pergi pada hadis yang ke-308. Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 2235 meriwayatkan, An Abi Hassan qala qultu li Abi Hurairah innahu qad mata liyabnani fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Qala na'am sigharuhum da'amisu al-jannati yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala la yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannata. Dari Abu Hasan, dia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah bahawa aku ditinggal mati oleh 2 orang puteraku. 2 orang anak lelaki dia matilah. Jadi Abu Hasan, ia kata ke Abu Hurairah, apakah kamu mau menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW sehingga membuat tenang jiwa kami? Dia telah ditinggalkannya 2 orang anak mati, suruh tenangkan dah. Abu Hurairah menjawab, ya, anak-anak kecil mereka adalah jentik-jentik syurga. Maksud apa jentik-jentik syurga? Surat Da'ami adalah bentuk jamak dari Da'musu ni. Dikatakan artinya adalah penghuni syurga yang kecil. Erti sebenar adalah binatang kecil, jentik, macam jentik-jentik kecil ni.
Yang terdapat di air tidak dapat berpisah dengannya, tak berpisah dengan air dah. Maksudnya anak kecil terdapat di syurga tidak terpisah darinya. Walaupun nampak mati jauh mati dah tinggal, tapi dia tidak pisah dengan mak pak dia dah. Ada yang menyatakan artinya adalah jentik kecil yang terdapat di sungai yang jika mengering maka warnanya berubah menjadi hitam. Anak kecil diserupakan dengannya kerana bentuknya yang kecil dan cepat gerakannya di syurga. Lihat komentar terakhir Al-Hafiz Ad-Dimyati dalam Matjar Ar-Rabih halaman 143 dah. Lepas tu dah. Abu Hurairah menjawab dia anak kecil mereka adalah jentik-jentik syurga dah. Macam kecil syurga gemar-gemar gitu. Wallahu a'lam lah. Salah seorang dari mereka akan menemui ayahnya atau dia berkata akan menemui kedua orang tuanya dah, mak pak dia lah. Lalu dia memegang bajunya atau dia berkata tangannya seperti aku memegang ujung bajumu ni. Ni dia pakai ujung baju bapak ni lah. Ni lah. Bahasa Arab dia dah. Sannafahu saubu. Sannafu saubara. Artinya pinggiran dan hujung baju yang tidak ada romba-rombanya. Sannafatu saubina. Tidak ada romba-rombanya, namun ada juga pendapat maka artinya adalah bahagian baju yang ada romba-rombanya. Allah a'lam, maksudnya hujung baju gitulah dipegang dah. Seperti aku memegang hujung baju ini, dia tidak mau berhenti sehinggalah Allah memasukkannya dan juga ayahnya ke dalam syurga. Jadi hadis sahih. Dia ayah mak dia, mak pak dia. Dah hak sedih dunia dulu kerana kematian dia akan pegang dah. Dan kalau siapa akan masuk syurga mak pak dia dah. Kerana reda kena sabarlah syarat dia. Dari At-Taimi dengan sanad ini dan dia berkata, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang dapat menenangkan jiwa-jiwa kami yang telah ditinggalkannya dah? Dia menjawab ya, lebih kurang itu beza lafaz sikit dah. Ini dari At-Taimi dah. Hadis ni hasan, tapi hadis kita baca sebenarnya hadis sahih dah. Atraf hadis yang sama, hadis riwayat Ahmad jilid 2 mushaf 488 dan 510. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nombor 145, Al-Bahaqi jilid 4 mushaf 67 dan 68. Dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 5 mushaf 1544. Abu Hasan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah masih dipersisihkan nama aslinya. Lihat Tuhfatul Ashraf jilid 10 mushaf 434. Akan tetapi yang unggul nama aslinya adalah Khalid bin Rilaq. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Taqrib At-Tahzib, dia perawi maqbul, perawi yang boleh terima lah. Yang ni hasan lah dah. Dalam Tahzib At-Tahzib, Al-Hafiz menyebutkan hadis ini darinya dan ada dua perawi yang meriwayatkan darinya. Ibn Hibban menyebutkan namanya dalam As-Siqat, dalam kitab As-Siqat lah. Ibn Sa'ad berkata dia adalah perawi yang siqah, namun sedikit hadisnya dan penulis tidak mengerti bagaimana boleh Hafiz mengomentari sebagai perawi maqbul, boleh terima, maka dia adalah perawi hasan hadisnya. Apa-apa hadisnya perawi hasan, tapi sanadnya kira sahih lah dah. Dah. Hadis tu kira sahih, tapi perawi tu ada yang hasan dah. Gitu lebih kurang. Maknanya kuat lah. Ni hadis Imam Muslim dari Muslim dah. Okey, seterusnya kita pergi pada hadis seterusnya, hadis ke-359. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 mushaf 306 meriwayatkan An Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhala al-jannata qala qulna ya Rasulullah wasnani qala wasnani qala Mahmudun faqultu li Jabirin arakum law qultum wa wahidan qala wa wahidun qala wa ana wallahi azunnu dzaka. Dari Jabir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditinggal mati oleh 3 orang anaknya dah. Masih anaknya mati 3 orang mati anak dia dah. Lalu dia mencari redha Allah. Ya maksudnya sabar redha dah. Dia nak redha Allah lah, maka dia masuk syurga. Jabir berkata, kami bertanya wahai Rasulullah dan juga 2 anak. Beliau menjawab dan juga 2 anak. Mahmud berkata, lalu aku bertanya kepada Jabir, aku berpandangan jika kalian mengatakan 1 orang anak, nescaya beliau akan mengatakan dan juga 1 orang anak dah, kalau tanya gitu. Jabir berkata, demi Allah aku pun menyangka demikian. Sangka gitu juga, tapi tak tanya dah. Tak jadi nak tanya dah. Hadis hasan dah. Hadis Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nombor 146. Okey, seterusnya keutamaan ditinggal mati 1 orang anaknya, kemudian dia mencari redha Allah. Maksudnya sabar redha, nak cari redha Allah, dia pun sabar dah. Ni 1 orang anak pula ada dalil ke dia tidak dah? Ada 2 dalil tu kuat sahih ni dah. Kita nak bincang kalau mati seorang anak, adakah boleh pahala siapa dia boleh masuk syurga macam mati seorang anak?
Hadis ketika 60 Imam Nasa'i dalam kitabnya, kitab itulah Sunan Nasa'i dah. Meriwayatkan jilid 4 muka 22 dan 23 dah. An Qurrata radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu faqala lahu atuhibbuhu faqala ahabbaka Allahu kama uhibbuhu famata fafaqadahu fasa'ala anhu faqala ma yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu laka. Dari Qurrah, seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut bersamanya anaknya ikut bersama Nabi dan anaknya. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu mencintainya?" Mencintai anaklah. Dia menjawab, "Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintainya dah." Dia jawab, "Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintainya." Lalu anaknya ini meninggal dunia, tiba-tiba mati juga anak dia dah. Hak dia sayangnya dah. Dan dia pun merasa kehilangan sedih nak. Lalu dia bertanya mengenainya dah. Tanda tentang anak dia lah hak mati dah. Maka beliau bersabda, Nabi pun bersabda, "Tidakkah kamu senang jika kamu mendatangi satu pintu dari pintu-pintu syurga? Melainkan kamu mendapatkan anaknya di sisinya. Dia berusaha membukakannya untukmu dah. Untuk buka pintu syurga untuk mak ayah dia dah." Dah. Jadi senang kemudah. Tak sedih sangat lah anak mati ni. Sesok ada pintu syurga mana-mana yang kita boleh buka supaya mak pak dia masuk dah. Hadis ni sahih. Hadisnya riwayat Nasa'i dah. Okey, wa fi riwayat Ahmad ma tuhibbu an la ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu yantazuruka faqala rajulu ya Rasulullah alahu khassatan am likullina qala bal likullikum. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan, tidakkah kamu senang jika kamu tidak mendatangi satu pintu dari pintu-pintu syurga, melainkan kamu mendapatinya sedang menunggumu. Pintu-pintu syurga tu ada hak menunggu dah. Maka orang lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah hanya untuknya saja atau untuk kami semua?" Beliau menjawab, "Bahkan untuk kalian semua." Jadi anak-anak mati, siapa-siapa mati ni akan duduk tunggu kita ni di pintu syurga lah. Kalau ada anak mati, kecek lah. Kena sabarlah. Kita reda dengan ketentuan Allah. Allah akan ganti. Seesok anak tu akan tunggu kita di pintu syurga. Gitulah. Hadirat Ahmad jilid 3 mushaf 436 dan jilid 5 mushaf 34 hingga 35. At-Tabarani jilid 19 nombor 54. Al-Hakim jilid 1 mushaf 34 dan At-Tayalisi 1075 dengan tahqiq penulis. Hadis ke-361 Imam Nasa'i rahimahullah jilid 4 muka 111 melalui jalur lain dari Qurrah meriwayatkan jalur lain dah. An Qurrata qala kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilahi nafarun min ashabihi wa fihim rijalun lahu ibnu saghirin ya'tihi min khalfi zahrihi fayuq'iduhu baina yadayhi fahalaka famtana'a ar-rajulu an yahdura al-halqata لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال فذاك لك. Tadi Qurrah dia berkata ketika Nabi SAW sedang duduk, sejumlah sahabatnya menghampiri. Kemudian duduk bersama beliau. Di antara mereka terdapat seorang lelaki yang memiliki anak kecil yang dia bawa dari belakang punggungnya, gendong dah. Lalu dia didudukkan di hadapannya budak kecil dah. Ketika anaknya ini meninggal dunia, lelaki tersebut berhalangan menghadiri halaqah pertemuan lah, tempat ngaji. Dia menjadi sedih kerana teringatkan anaknya, sedih lah. Nabi merasa kehilangan dia sahabatnya tersebut dah. Lalu beliau bertanya, "Kenapa aku tidak melihat fulan?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, putranya yang pernah engkau lihat telah meninggal dunia."
Nabi SAW menemuinya dan bertanya tentang puteranya. Lalu orang itu mengkhabarkannya bahawa puteranya telah meninggal dunia. Anak dia lah, anak kecil dia tu anak mati dah. Nabi SAW ikut berbelasungkawa lah, takziah dah. Kemudian beliau bersabda, wahai fulan, mana yang lebih kamu senangi? Kamu bersenang-senang dengan anakmu sepanjang usiamu, ataukah kelak kamu tidak mendatangi satu pintu pun dari pintu-pintu syurga? Melainkan kamu mendapatinya telah mendahulimu, dia membukakan pintu untukmu dah. Tunggu, dia je tunggu di pintu syurga, anak hak mati awal. Dia telah buka pintu syurga untuk mak ayah dia dah. Orang ini menjawab, wahai Nabi Allah, jika dia mendahuluiku menuju pintu syurga, lalu dia membukakannya untukku, itu lebih aku cintai. Bila bersabda, maka itulah untukmu. Sanadnya hasan lah. Hadiah Tabrani jilid 19 nombor 66 dan Bahaqi jilid 4 muka 59 dan 60. Dan pada sanadnya terdapat Khalid bin Maisarah, seorang yang salihul hadisnya. Layak hadisnya hasan lah, tidak kuat mana lah. Takdir dia tidak kuat dah. Salihul hadis. Bagaimana disebutkan dalam Taqrib At-Tahzib. Akan tapi dalam Tahzib At-Tahzib dia dianggap siqah oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban ni tasahul lah, biasalah. Ibn Adi berkata dia adalah perawi yang saduq, jujur, hadisnya hasan, dan aku tidak melihat ada satu hadisnya yang mungkar, dan sejumlah ulama telah meriwayatkan darinya. Jadi hadis dia tidak adalah berat-berat benar dah. Seterusnya kita pergi pada hadis ke-362. Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah jilid 2 nombor 701 meriwayatkan, an Abi Salma ra'i Rasulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh bi khamsi ma asqalahunna fil mizan, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal waladus salihi yutawaffa lil mar'i fayahtasibuhu. Dari Abu Salma, pengembala Rasulullah SAW, dia bertanya, Rasulullah SAW bersabda, alangkah hebatnya 5 hal yang dapat memberatkan di timbangan amal, iaitu kalimah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan anak orang yang soleh yang meninggal dunia, kemudian dia mencari redha Allah dengannya, yang ini dengan sabar dah. Jadi sabar tu cari redha Allah lah. 5 hal ni berat timbangan amal. Hadis ni hadis riwayat Abdullah Ibn Abi Asim dah, hadis sahih. Jadi 5 perkara yang boleh memberatkan amal, iaitu kalimah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. So 2 3 4 kalimah dah. So lagi bukan kalimah, tapi anak orang yang soleh meninggal, kemudian dia cari redha Allah dengan sabar dah. Dia sabar tu seumpama yang berzikir la ilaha illallah gapalah, memberatkan timbangan amal dah. Hadis sahih. Atraf hadis yang sama lihat pada hadis Ibn Hibban 2378, Al-Mawarid Al-Hakim jilid 1 muka 512, At-Tabrani jilid 22 nombor 873, dan dalam Ad-Du'a jilid 3 nombor 1980. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sanadnya nama Al-Bukhari, dan Muslim tidak mentakhrijnya, tidak mengeluarkan hadis itulah. Pendapatnya ini disepakati oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi kata sahih juga lah. Lihat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 muka 403, jilid 4 237 dan jilid 5 365. Melalui jalur yang lain dari Abu Salma dan dari hadis Abu Umamah yang ditakhrijkan oleh Ahmad jilid 5 muka 253 dan At-Tailisi 1139 dengan tahqiq penulis. Namun pada sanadnya terdapat perawi yang masih samar. Lihat berapa hadis penguat dalam Majmu' Az-Zawaid jilid 1 muka 49 dan jilid 10 muka 48. Kata bakh adalah kata yang diucapkan untuk menyatakan pujian dan keredaan. Bakh. Alangkah hebatnya bakh ni. Jadi gitulah 5 hadis. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan sabar dengan kematian anak dah. Hadis ke-363, Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad jilid 4 muka 105 meriwayatkan an Syurahbil bin Syuf'ah an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqalu lil wildani yawmal qiyamati udkhulul al-jannata qala fayaquluna ya rabbi hatta yadkhula aba'una wa ummahatuna qala fayatuna faqala fayaqulu Allah azza wa jalla ma li arahum muhbantiina udkhulul jannata qala fayaquluna ya rabbi aba'una wa ummahatuna qala fayaqulu udkhulul jannata antum wa aba'ukum.
Okay, dari Syurahbil bin Syuf'ah, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia mendengar Nabi SAW bersabda, dikatakan pada anak-anak kecil pada hari kiamat, masuklah kalian ke dalam syurga. Mereka menjawab, wahai Rabb kami, hingga ayah dan ibu kami ikut masuk juga. Jadi tak semasuk budak-budak kecil ni. Sehingga mak ayah dia masuk syurga juga dah. Bila bersabda, maka mereka datang. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku melihat mereka dalam keadaan lambat. Mak pak yang lambat lah. Masuklah ke dalam syurga dah. Tunggu mak pak lambat boleh masuk syurga dah. 106. Okey, bentuk mufrad tunggal dari muhbanti'in adalah muhbanti batok tu dah. Artinya tampak lambat untuk melakukan sesuatu. Dikatakan pada anak kecil muhbanti, membahati, dia artinya terhalangi. Lihat lisan Arab, maksudnya dia lambat lah. Mak pak ni masuk syurga lambat, banyak masalah dia. Mereka berkata, budak kecil tu kata lambat nak tunggu budak mak pak ni dah. Mereka budak kecil tu berkata, wahai Rabb kami, ayah dan ibu kami juga harus ikut masuk dah. Lah mana pun nak tunggu mak pak masuk syurga dah. Beliau bersabda, maka Allah berfirman, masuklah ke dalam syurga kalian dan orang tua kalian. Jadi masuk syurga sekali mak pak dia kata lah. Hadis hasan dah. Okey, keutamaan ditinggal mati orang yang cintai dan dia mencari redha Allah SWT dengan sabar dah. Orang bukan mak pak dah, orang lain yang mati, dia tak tahulah siapa dia, mak pak dia ke, adik-beradik dia ke, isteri dia ke, tak laki dia ke, wallahu alam. Jadi kalau mati, maka dia sabar, Allah akan ganti dengan syurga ke apa, Allah alam. Kita baca lepas ni lah. Hadis 334, Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1424 meriwayatkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah Ta'ala, ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT firman, tidaklah hamba-Ku yang mukmin mendapatkan balasan di sisiku, di sisi Allah lah, ketika aku mencabut orang yang cintainya, mencabut nyawa orang yang cintainya dari penghuni dunia, kemudian mencari redha-Ku dengannya, melainkan syurga. Maksudnya sabarlah. Tsumma ihtasabahu, mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, melainkan dia dapat syurga dah. Hadis ni maksudnya orang yang cintai seperti anak, mati anak ke, mati saudara adik-beradik ke, atau setiap orang yang cintai oleh seseorang lah, isteri ke, suami ke apa, dan dimaksud dengan dicabut adalah dicabut rohnya, iaitu meninggal dunia. Maksudnya adalah dia bersabar dan redha dengan qada dan takdir Allah. Tentulah dia mencari redha Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan hadis-hadis yang bersifat mutlak dipahami sebagai pembatasan terhadap pencarian redha Allah. Wallahu a'lam. Kami mengutipnya dari Fathul Bari jilid 3 mushaf 143. Itulah dah. Okey. Jadi hamba Allah ni, orang mukmin ni dapat balasan daripada Allah syurga, pahala apa ni, ketika Allah cabut nyawa orang yang dia cintai, anak beranak dia, siapa-siapa dari penghuni dunia, kemudian dia cari redha Allah dengannya, maksudnya dia sabar dengan ketentuan Allah, melainkan dia akan diberikan syurga lah, boleh syurga dah. Okey, hadisnya sahih dah. Hadis atraf, hadis yang sama, lihat hadis riwayat Ahmad jilid 2 muka 417. Dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 5 muka 455. Hadis ini memiliki hadis penguat dari hadis Ibnu Umar yang ditakhrij, yang dikeluarkan oleh Nasa'i jilid 4 muka 23 dengan redaksi dengan lafaz yang sama dan sanadnya hasan. Sokonganlah hadis ni, ayat ni. Hadis atraf ni hadis yang sama pada kitab lain. Dan juga dia jadi penguat hadis ni. Adalah sahih, ada penguat dia. Penguat dia hadis yang sanadnya hasan. Okay, An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab Sunan Nasa'i lah berkata, dan telah diketahui dari kaedah-kaedah dasar syariah bahawa pahala hanya dihasilkan berdasarkan niat, dan Al-Ismail mensyaratkan adanya pertentangan lafaz. Dia berkata, dikatakan kepada orang yang baligh dengan ihtasaba dan anak kecil dengan iftarata. Dengan hal inilah kebanyakan ahli bahasa mengatakannya. Tetapi tidak mesti semua itu adalah dasar untuk tidak menggunakan tempat yang ini. Kata ini lebih umum digunakan bagi orang dewasa dan anak kecil. Hal itu telah sabit tetap pada beberapa hadis yang telah kami sebutkan. Dia merupakan hujah atas keabsahan penggunaan ini. Jadi ada ihtasabah untuk tua mati dah, balik. Ada kata iftarata untuk anak kecil, maksudnya hampir sama lah.
Tak apalah, itu perbahasan di segi lafaz hadisnya. Seterusnya keutamaan tabah dan terhibur ketika kehilangan anak dia. Sabarlah dah. Allah SWT firman, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub AS berkata, sungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surah Yusuf ayat 86. Nabi Yaqub ni sangat sedih. Nabi Yusuf hilang dah. Hilang, ada kata mati, makan ke segala macam-macam. Sehingga sedih, dia berpisah, dia percaya anak dia tak mati lagi, dia sedih sangat dah. Kata al-bathu, ia artinya sangat sedih dah. Hadis ketika 95 Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1301 meriwayatkan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ishtaka ibnu li Abi Talhah qala famata wa Abu Talhah kharijun falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata hayyat syai'an wa nahaytuhu fi janibil baiti falamma jaa Abu Talhah qala kaifa al-ghulamu qalat qad hada'at nafsuhu wa arju an yakuna qad istaraha wa zanna Abu Talha annaha sadiqatun qala fabata falamma asbaha ightasala falamma arada an yakhruja a'lamathu annahu qad mata fasalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima kana minhuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma. Qala Sufyanu faqala rajulun minal ansari fara'aitu lahuma 9 auladin kulluhum qad qara'a al-Qur'ana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata anak lelaki Abu Talhah sakit, lalu dia meninggal dunia dah. Sedangkan Abu Talhah sedang berada di luar lah, musafir ke pergi ke apa tak tahulah. Ketika isterinya melihat bahawa anaknya telah meninggal dunia, dia mempersiapkan sesuatu dan meletakkannya di sudut rumah dia. Ready, tahulah mandi ke apa, ready tak. Tak kala Abu Talhah datang, dia menanyakan bagaimana khabar anaknya, belah mana anak dia. Apa khabar? Isteri menjawab, dirinya telah tenang dan aku berharap semoga dia dapat istirahat. Ayat. Kata ayat tersirat lah, bukan tersurat lah. Dirinya telah tenang, itu ayat mati dah. Dan aku berharap semoga dia dapat beristirahat. Ayat anak dia tu lah. Maka Abu Talhah pun tidurlah dah. Ketika masuki waktu subuh, tidurlah, tidur dengan isteri dia lah. Ketika masuk waktu tersebut, Abu Talhah mandi. Tak kala hendak keluar, isterinya mengkhabarkan bahawa anaknya telah meninggal dunia. Dia tak ayat kotak lelaki dia, anaknya mati dia. Ni bagus benar lah. Biasa rutin ni. Gegel lah anak mati dia. Tapi dia tak beri ayat tok lelaki dia tu sedih ke apa. Dia apa, tak ayat dulu dah. Biar tok lelaki dia boleh rehat dan boleh bersama dengan dia malam tu. Maka esok baru ayat dah. Maka Abu Talhah solat bersama Rasulullah, lalu dia beritahu Rasulullah apa yang terjadi pada keduanya ni. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan berkah pada malam kalian berdua. Malam itu jadi berkah dah. Setubuh malam itu bersama isterinya, malam itu jadi berkah. Kerana kesabaran dia dan dia tidak mahu menyedihkan suaminya balik jauh-jauh ni nak. Sufyan berkata, seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, orang lain katalah. Maka aku melihat keduanya, iaitu Talhah dan isteri dia tu, memiliki 9 orang anak lepas tu, yang semuanya ahli Al-Quran. Hafiz Quran belakang dia. Ahli Quran zaman dulu. Dah, qari zaman dulu, bukan masuk kita lah ni qari baca sedap dah. Qari itu memang hafal Quran dulu dah. Jadi qari ni 9 orang anak dia. Lepas mati anak hama mula tu, 9 orang pula lahir anak lepas tu dan hafal Quran belakang dah. Hadis sahih. Hadis ketiga atas ni apa ni? Muslim nombor 144, hadis Sahih Muslim dari kitab Fadailus Sahabah meriwayatkan. An Anas qala mata ibnu li Abi Talhah min ummi Sulaimin faqalat li ahliha la tuhaddithu Aba Talhata bibnihi hatta akuna ana uhaddithu qala faja'a faqarrabat ilayhi 'asha'an fa akala wa shariba faqala thumma تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضبا
Faqala taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartini bibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma qala fahamalat qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa fihi waladat ghulaman 'abdallahi kama sammahu ar-rasulu hannakahu. Jadi Anas ni berkata anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian ceritakan pada Abu Talhah mengenai anaknya hinggalah aku sendiri yang mencerita kepadanya. Jangan dia pakat dah. Nak beranak jangan royak cepat-cepat dah kepada Abu Talhah. Anas berkata Abu Talhah datang lalu Ummu Sulaim mengantarkan makan malam kepadanya. Lalu dia makan dan minum dulu dah. Lalu Anas berkata kemudian dia berhias diri lebih baik dari sebelumnya lah. Ummu Sulaim tu janguk dah. Lalu Abu Talhah berhubungan badan dengannya setubuh ke apalah. Ketika Ummu Sulaim melihat Abu Talhah telah kenyang dan telah mendapatkan bahagiannya, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, bagaimana menurutmu jika satu kaum meminjamkan barang pinjaman mereka kepada penghuni satu rumah? Lalu mereka meminta kembali barang pinjaman mereka. Apakah mereka berhak untuk menolak mereka dah? Untuk tolak, tak sebui balik bagi hak pinjam dah. Abu Talhah menjawab tidak boleh, tak boleh dah. Dia orang beri pinjam, kena hantar balik dia orang tu yang dia minta dah. Ummu Sulaim berkata, mintalah redha Allah atas anakmu. Baru ayat dah. Anas berkata, Abu Talhah marahlah. Dan dia berkata, kamu biarkanku hingga aku tampak kotor dah. Sapa setubuhan. Lalu kamu mengkhabari aku tentang anakku dah. Tentang mana anak dia mati dah. Lalu Abu Talhah pergilah mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengkhabari tentang apa yang telah terjadi lah. Kita habislah. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam yang telah kalian lewati dah. Anas berkata, maka Ummu Sulaim hamil semula dah. Anas berkata ketika Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Sedangkan Ummu Sulaim bersama beliau dah. Dalam lanjutannya disebutkan Ummu Sulaim melahirkan seorang bayi yang diberi nama Abdullah. Seperti yang dinamakan oleh Rasulullah dan beliau mentahniknya. Rasulullah tahnik pula anaknya baru lahir ni, Abdullah. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 muka 105, 106, 181, 196 dan 288. Al-Bahaqi jilid 4 muka 166. Dan At-Tailisi 2056, anak yang meninggal itu adalah Abu Umair yang selalu diajak bercanda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Musnad Abu Ya'la jilid 6 muka 3398 dan seakan-akan sanadnya hasan. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 204, hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya bersandiwara jika keadaan darurat menuntutnya dah. Boleh berlaku dah. Walaupun gitu dah. Syaratnya adalah tidak melanggar hak seorang Muslim lah. Sedangkan yang mendorong Ummu Sulaim melakukannya adalah terlalu sabar dan pasrah atas keputusan Allah SWT. Jadi, dia berlaku waktu sedih lah dah. Nak sambut tak lelaki dia. Abu Talhah. Sehingga siapa bersetubuh ke apa. Dan Allah beri keberkahan sehingga melahirkan anak ramai pula lepas tu sebenarnya. Dan anak dia pula ahli hafal Quran berlaku lah. Setakat telah perbincangan kita tentang fadilat kelebihan sabar. Sabar ni amal yang besar juga. Sabar-sabar ni satu amal yang besar dah. Tidak mestinya orang tu buat ibadah suka sembah dia. Yang menahan kesabaran tu dan redha dengan ketentuan yang Allah berikan. Allah bagi satu pahala yang sangat besar sehingga dia mudah masuk syurga. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.